Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah putusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Presiden Republik Sosialis Vietnam. Dan juga kepada Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam sempena ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dengan Republik Sosialis Vietnam. Negara Brunei Darussalam memperingati peristiwa Isra' dan Mikraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis sambutan Isra' dan Mikraj peringkat negara tahun 1443 Hijrah pagi tadi. Majlis diserikan dengan tazkirah khas yang antara lain menyentuh peringatan kepada umat Islam agar mendirikan sembahyang semata-mata kerana Allah demi melahirkan masyarakat yang mengingati Allah pada setiap masa dan seterusnya menjadikan negara Brunei Darussalam sebuah negara zikir yang hakiki mencapai status Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Majlis yang dikendalikan bersama oleh Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB, Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Haliwal Ugama itu berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Majlis bermula dengan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Awang Aliuddin bin Haji Sarbini, Jurutera Sarjan Meja di Jabatan Pemeliharaan Markas Perkhidmatan Bantu Tentera Laut Diraja Brunei Kementerian Pertahanan. Yang berhormat Pimpinan Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Haliwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1443 Hijrah dalam ucapannya menjelaskan sebagai orang Islam harus bertawakal dengan sabar dan tabah bahawa wabak COVID-19 yang melanda dunia adalah juga makhluk Allah. Ia berupa penyakit yang mudah merebak pada masa ini yang sama boleh dikawal dan dikurangkan kesannya. Sembahyangku kerana Allah. Slogan kata tema sambutan ini dijangkakan menambahkan lagi kefahaman kita terhadap hikmah ibadat sembahyang, khasnya sembahyang fardu sehari semalam 5 waktu yang kita tunaikan. Antaranya ialah supaya meningkatkan mutunya, terutama kekhusyukan dalam menunaikannya. Tazkirah khas bertajuk Sembayangku Kerana Allah yang disampaikan oleh Kapten Muhammad Azia Azrin bin Ahayani, Pegawai Operasi Jabatan Arah Agama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB, antaranya menegaskan pentingnya memperbetulkan niat dan menghadirkan roh dalam sembahyang bagi mengelakkan daripada sifat lalai di samping mengerjakan rukun-rukun fi'li dan qauli. Sebab itu, apabila kita melihat pada ibadah sembahyang, di samping kita ini menunaikan ibadah sembahyang dengan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, dengan menggunakan tubuh badan kita ini secara fizikal, adalah lebih penting untuk kita ini menghadirkan roh kita ini dan jiwa kita ini apabila kita ini mengerjakan sembahyang. Kerana para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sembahyang merupakan satu cara untuk kita ini berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila kita menghadirkan roh kita ni, jiwa kita ni di dalam ibadah sembahyang, barulah kita ni dapat mencapaikan tujuan kita ni di dalam sembahyang itu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sembahyang itu Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pimpinan Khatib Datuk Paduka Haji Awang Imran bin Haji Kuncang. Juga hadir Menteri-Menteri Kabinet dan Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mohon lindungilah kami, ya Allah. 8 kes COVID-19 dalam kategori 4 ditempatkan di bawah rawatan rapi dan memerlukan bantuan oksigen, manakala 6 kes dimasukkan dalam kategori 5 iaitu memerlukan bantuan mesin pernafasan dan dirawat di ICU.
Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 4,095 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 63,542. Empat kes kematian direkodkan dalam tempoh 24 jam. 29,905 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 2,490 kes sembuh dicatatkan. Sehingga 27 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima 3 dos vaksin sebanyak 54.4%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan pada 12.30 malam hingga 4 pagi, 4 kesalahan dibuat dan dikeluarkan kompaun. 49 buah masjid menyertai malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama yang turut disertai warga Kementerian Tenaga. Majlis diadakan semalam secara maya. Antara yang menyertai Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman Menteri Hal Ehwal Agama dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Husin Menteri Tenaga. Antara pengisian malam munajat bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dan bacaan Surah Yasin. Majlis turut diisi dengan tazkirah bertajuk Ku Milikmu yang disampaikan oleh Dr. Widat binti Haji Abdul Aziz, pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali secara maya dari Brunei Hall, London, United Kingdom. Pesakit-pesakit COVID-19 dan kontak terdekat kini boleh melaporkan keputusan ujian ART mereka dalam aplikasi BruHealth melalui ciri ART yang baru-baru ini diaktifkan. Melalui ciri tersebut juga, para pesakit COVID-19 dan kontak terdekat boleh memohon pembekalan kit ART. Menurut pengiran Dr. Muhammad Ali bin pengiran anak Rosilzana, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan, para pesakit COVID-19 dan kontak terdekat diingatkan untuk melaporkan keputusan ujian ART mereka di aplikasi BruHealth bagi hari pertama dan hari kelima. Positive patients at the moment, positive patients at most would require a 10-day quarantine. However, they may upload their ART results on day 5 and day 6. If their ART results on day 5 and day 6 is negative, they may be released from quarantine. Now, if their day 5 results is still positive, they may upload another one at day 7, and if that is negative, they may be released from quarantine. So this is all related to our partners, and they have taken note. This will be followed in the SOP for the ART reporting as well. Sementara itu, penolong adjunct Profesor Dr. Lim Hong Shen, Ketua Program Pengurusan Kesihatan Teknologi EVYD, menjelaskan mengenai penukaran warna kod hijau kepada warna ungu dan merah bagi para pesakit COVID-19 dan kontak terdekat dalam aplikasi BruHealth. But right now, even for the purple code conversion, it will take about up to 10 minutes. But that's something that we're continuously trying to refine. So about 10 minutes, yeah. Obviously, we want this to be as real-time as possible. But right now, because of the various kind of requests that are more urgent, we are prioritizing those requests as well. So for patients, really, if you are positive, you already know that you're going to turn purple. Cetakan edisi kecil Mushaf Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA merupakan yang pertama ditulis dan direka bentuk sepenuhnya oleh anak-anak tempatan. Ia merupakan hasil daripada Mushaf UNISA yang menjadi kepala perarakan pada setiap majlis Haflul Takharuj UNISA. Antara keistimewaan Mushaf ini, ia mempunyai 6 reka bentuk jidar yang berbeza dengan motif tumbuh-tumbuhan flora tempatan yang digabungkan dengan reka bentuk dan binaan masjid di tanah air selain mengutamakan tulisan yang mesra pembaca. Sementara itu, projek wakaf Mushaf juga dibukakan kepada orang ramai. Mereka yang ingin berwakaf, isi dan lengkapkan e-form melalui laman sesawang UNISA www.unisa.edu.bn atau hadir ke kampus UNISA.
Musyaf dijual dengan harga RM20 senaskah. Maklumat dan keterangan lanjut layari laman sesawang UNISA. Antara tujuan wakaf ini adalah menjadikan mushaf UNISA dapat dimanfaatkan secara maksimum melalui edaran yang lebih banyak kepada masyarakat. Berikutan penularan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan mengenai pelanjutan penutupan sementara pusat vaksinasi Jubilee Emas Bunut. Perkhidmatan vaksinasi dipindahkan ke pusat vaksinasi stadium tertutup buat sementara waktu mulai esok 1 Mac hingga 14 Mac 2022. Langkah ini adalah untuk membolehkan kaki tangan perkhidmatan kesihatan memberikan sokongan perkhidmatan di pusat-pusat kesihatan yang lain. Orang ramai yang telah membuat tempahan vaksinasi di pusat vaksinasi Jubilee Emas Bunut akan diberikan perjanjian baharu di pusat vaksinasi stadium tertutup dan disaran untuk memeriksa pesanan ringkas dan aplikasi BruHealth mengenai pertukaran tarikh dan waktu bagi perjanjian. Maklumat lanjut hubungi talian Nasihat Kesihatan 148 atau talian Darussalam 123.